apa yang kita ada. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan ini. Okey, satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. 2 markah diberi kepada setiap jawapan yang betul dan negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. So setakat 2 ayat ini kita sudah ada 2 informasi. Yang pertama, satu soalan ini jumlahnya kita ada 20 soalan. Okey, apabila kita jawab soalan tu betul, kita akan dapat 2 markah. So 2 markah dekat sini adalah positif 2 ke negatif 2 pelajar? Ya, pelajar? Yes? Pelajar mana? Negatif. Kalau dia positif 2 ke negatif 2? Negatif. Negatif 2. Positif. Kalau dia kata diberi. So? Positif. Okey, positif 2 dekat sini ya girls. Maksudnya apabila kita ada jawapan yang betul, okey, dia akan bagi kita positif 2. Okey, kenapa tak boleh tulis? Okey, positif 2 kat sini. Okey, so sekarang negatif 1/2 maka akan diberi apabila jawapan kita salah. Okey, sebab itu dia sudah tandakan sendiri negatif ini dekat sini. Okay, so negatif 1/2 ialah kita potong markah kalau awal jawab yang salah. Positif 2 ialah kita bagi awal markah kerana awal jawab soalan itu dengan betul. Okay, teruskan. Mailing menyertai kuis itu dengan menjawab semua soalan. Semua soalan iaitu 20 soalan lah. Okay, jumlah markah bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapa markah jumlah yang diperoleh mailing dalam kuis tersebut? Okey, dia kata jumlah markah bagi jawapan yang salah. Maksudnya dia jawab salah. Okey, semua soalan itu dia jawab. Ada yang jawab salah. Yang jawab salah itu apabila dia kumpul, jumlah markah untuk jawapan yang salah ialah negatif 4. So sekarang berapa jumlah markah untuk mailing kali ini? Okey, jawapan dia nak jumlah markah. So sekarang kita fahamkan masalah kita dengan lihat apa point yang kita ada. Okey, yang pertama 2 markah apabila kita dapat jawapan betul. Negatif 1/2 kalau kita dapat jawapan yang salah. Okey, so seterusnya jumlah markah yang salah kita ada negatif 4. Cari jumlah markah yang dia dapat. Maksudnya akhirnya dia dapat berapa. So sekarang apabila kita nak lihat langkah-langkah kita akan cuba buat apa pelajar? Awak rasa macam mana kita nak dapatkan jawapan? Ada idea tak? Okey, sekarang kita masuk tips dulu ya. Okey, kalau kita ada masalah, yang pertama kita mesti faham dulu masalah pelajar. Sekejap kita mesti faham dulu masalah. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua ialah kita rancang strategi kita. Maksudnya kita nak cari apa. Seterusnya baru kita buat laksanakan strategi. Maksudnya kita kira betul-betul. Dan akhirnya kita buat refleksi. Maksudnya guna jawapan kita pergi cari balik ada tak semua ini betul. Okey, so sekarang kita perlu rancang strategi kita. Sebenarnya kita nak cari apa? Ada idea tak? Rancang strategi. So sekarang kita tengok ya. Tadi baru dia kata kalau 2 markah diberi untuk jawapan betul. 1.2 kita potong. Maksudnya negatif lah. Kalau kita dapat salah. Okey, sekarang kita nak cari bilangan jawapan yang salah dengan operasi bahagi. Maksudnya negatif 4 ini ialah berapa jawapan yang saya sudah jawab salah. Salah kat sini ya. Sorry ya, susah nak control mouse ini.
Okey, maksudnya sekarang semua ini adalah salah. Okey, berapa soalan adalah salah barulah saya boleh dapat negatif 4. Dan seterusnya barulah kita guna darab dan tambah untuk dapatkan jawapan. Okey, sekarang kita lihat apa yang dia ada. Bilangan masalah yang salah. Okey, so saya ambil negatif 4. Saya bahagi dengan negatif 1/2. Sepatutnya adalah negatif. Okey, yang ini susahnya dekat sini. Ya, so maksudnya dekat sini negatif 4 perlu darab dengan kurungan negatif 2/1. Okey. Pelajar saya tak boleh nak tulis pecahan menggunakan ini. So saya guna ini. You faham tak ini? Pelajar? Faham. Yes, Faham ya? teacher. Faham, Negatif. cikgu. Awak mesti bagi saya respon, kalau tidak saya tak tahu nak sambung apa. Okey, awak bagi saya respon barulah saya tahu okey sekarang saya nak sambung ayat ini kerana murid sudah faham. Okey, so maksudnya dekat sini dia kurang langkah tau. Sebenarnya dia tak ada langkah. Langkah yang sepatutnya ialah sambung langkah ini. Okey, so negatif 4 kerana kalau kita bahagi kita mesti jadikan dia darab dan ini kita akan songsangkan dia. Okey, kita songsangkan dia. Maksudnya kita akan dapat negatif. Susah nak tulis ni. Okey, kita nak tulis negatif. Negatif 2/1. Negatif 2/1. Okey, so di sini barulah kita mulakan dengan pengiraan kita sama dengan. Okey, so kita akan dapat 4 darab dengan inilah. Okey, so sama dengan 8. Okey, negatif 8. Sebenarnya ialah bilangan sini adalah negatif. So negatif kita akan dapat positif 8. So maksudnya 8 soalan kita sudah jawab salah. Okey, barulah kita boleh dapat negatif 4 sebagai jumlah markah kita salah. Okey, sekarang macam mana kita nak cari jumlah markah? Jumlah markah mula-mula kita tengok dulu. Bilangan soalan ialah 20. Sekarang sudah dijawab 8 soalan salah. So saya ambil 20 tolak dengan 12. Kerana dia mempunyai 8 soalan yang salah. So sekarang tinggal sahaja 12 jawapan adalah betul. 12 jawapan yang betul itu mereka diberi 2 markah. Kalau you jawab betul, awak dapat 2 markah. So saya darab dengan 2. Macam mana dengan ini pelajar? Ini datang dari mana? Kenapa pula perlu tambah negatif 4? Ya pelajar? Negatif 4 ini datang dari mana? Soalan. Yes, negatif ini datang daripada soalan, ataupun jawapan yang salah. Okey, maksudnya awak jawab 12 betul. Okey, awak jawab 12 betul. So 12 ini saya akan bagi awak darab 2. Okey, seterusnya awak darab 2. Okey, so awak akan dapat 24. Ini untuk soalan yang awak jawab betul. Tetapi awak pun ada 8 soalan yang jawab salah kan. So soalan yang jawab salah ini setiap soalan akan dipotong 1/2. Sebab itu saya akan ambil 8 darab dengan negatif 1/2 dan saya akan dapat negatif 24. So semua ini nanti saya perlu jumlahkan dan dia akan dapat 20 kat sini. Inilah jawapan, inilah jumlah markah yang awak dapat untuk kali ini. Macam tu. Okay, so pelajar, you faham tak?
apa yang cikgu cuba terangkan? Faham cikgu. Faham ya? Harap faham ya. Okey, refleksi selalunya kita tak buatlah. Faham tak? Refleksi hanya setakat kita nak semak balik jawapan saja. Selalunya kita buat sampai sini dan kita stop. Okey? So nanti, alamak. Nanti cuba you siapkan soalan ini. Okey? Soalan ini ialah soalan berkaitan dengan masalah. Okey, latih diri 1.3D. Kita cuba lihat soalan 1. Cikgu cuba terangkan di sini. Awak cuba fahamkan. Nanti apabila masa tutorial, awak cuba siapkan soalan ini. Okey? Cikgu susah nak tulis apa di atas kertas ini. So you just tengok dululah apa yang awak boleh faham. Okey, yang pertama. Seorang pembuat kek biasanya mengguna 3/4 cawan gula untuk sebiji kek sponge. So sekarang kita tahu, okey, 3/4 cawan gula adalah untuk sebiji kek. Okey, ini ialah informasi pertama ya. Okey, sekarang dia kata dia kurangkan amount, kurangkan. Okey, so kurangkan ialah satu informasi yang sangat penting kalau di dalam aspek positif ataupun negatif. Okey, so kita highlightkan. Kurangkan sebanyak 1/2 cawan untuk kek yang kurang manis. Okey, ini adalah untuk kurangkan. Jadi sekarang pelajar jawab soalan. Soalannya, kalau dia guna 3/4 cawan untuk sebiji kek, so awak rasa 3/4 ini adalah untuk positif ke untuk negatif? Dalam ayat ini dulu. Positif atau negatif ke? Kamu ya, ada jawapan tak? Negatif. Ha? Negatif. Positif. You rasa? Positif. Positif dululah. Okey, positif dulu kerana dia sebagai asas. Sebagai basic. Okey? So, seterusnya kalau dia kurangkan 1/2, so ini barulah negatif. Ha, so kalau kita ikut situasi, kita perlu bandingkan ayat-ayat dia. Okey, kadang-kadang kita apabila kita belajar mula-mula tu, mungkin dia kata awak guna itu ialah negatif kerana awak sudah gunakan. You already use up. So that one will be negative. Tetapi sekarang kita lihat situasi masalah kita. Okay. Biasanya dia guna 3/4 untuk sebiji kek. So itu ialah biasa. So all time dia guna banyak cawan macam ni. So kita buatkan dia sebagai satu asas. Kita buatkan dia positif. Sekarang dia kata, oh ada customer nak minta kek yang kurang manis. So saya perlu kurangkan gula. So yang kurangkan itu barulah ialah negatif. Understand agak? So kadang-kadang kita perlu lihat situasi kita. Okay? So seorang pelanggan telah menempah 3 biji kek sponge dan 5 biji kek yang kurang manis. Okay, so this is the point for us. 3 biji kek sponge yang biasa dan 5 biji yang kurang manis. So, berapa cawan gula yang perlu digunakan untuk menyedia tempahan kek ini? So, soalan sangat senang. Tetapi adakah awak ada idea untuk jawab soalan ini? Apa idea awak pelajar? Pelajar awak bersama dengan saya tak sekarang? Kerana saya tak ada respon ni. Ada tak? Ada 17 orang ya. Okey, 17 orang ini awak ada pen dan kertas bersama dengan awak? Ada, betul. Kerana sekarang cikgu nak check betul-betul ke awak ni berada di depan phone awak. Okey, so sekarang awak beritahu saya dulu. You just tuliskan di atas kertas awak. You tuliskan dulu di atas kertas. Macam mana awak nak cari bilangan cawan? Sekarang kita nak cari bilangan cawan. Alamak, tukar warna pula.
Sekarang kita nak cari bilangan cawan gula yang telah digunakan. Okey, sekarang kita buat one by one. I want to know 3 biji kek sponge ini perlu guna berapa cawan gula. Boleh tak awak tulis di atas kertas, nanti you buka kamera, you just tunjuk the langkah kerja ke menghadap kamera. Cikgu nak check satu-satu. Dengar tak, girls? Dengar. Dengar ya? Okay, so I give you 1 minute now. You go and search your stationery, alat tulis ke, pen ke, kertas ke. Tulis besar-besar. Kalau tidak, cikgu tak nampak ni. Saya nak sahaja dulu 3 biji sponge cake. Awak rasa berapa cawan nak guna dan macam mana nak guna tambah tolak darah bahagi untuk dapatkan jawapan ini. Ini sepatutnya tak ada masalah. Okey, ada Runu Husna. Saya minta yang ini, soalan ini nak kita cari berapa gula yang kita perlukan untuk sediakan tempahan kan. So, sekarang cikgu nak awak guna pen dan kertas, tuliskan persamaan ataupun penggunaan operasi apa supaya cikgu tahu berapa cawan gula untuk 3 biji kek sponge ini. 3 biji kek sponge ini dulu. Maksudnya idea awak ialah apa? Okay? So, saya bagi 30 saat lagi ya. Nanti you on the camera, you just tunjukkan kepada saya cukup. Okay, sudah ke? Belum. Belum. 3 biji kek sponge dulu. You just write supaya saya boleh tahu apa idea awak. Yes. Teacher nak operasi je ke nak jawapan juga? Maksudnya nak langkah semua tu. Selalunya masalah kita ada kan kita perlukan langkah. Contohnya soalan. Macam pengiraan. Yes, macam ini. Yang macam ini. Yang macam ini. Okay, yang cikgu bulatkan sekarang ni. Okay, teacher. Yes. So yang ini penting ya kerana memang masalah ini akan bagi kita banyak markah semasa kita jawab soalan. Di mana cikgunya?
Okay, girls, sudah? So, nanti you can just put your paper in front of the camera. Cikgu akan check sahaja. Sudah? Okay, girls, now you on your camera and see what you have. Cepat. Teacher nak berapa cawan lagi kan? Untuk Ha? 3 biji kek. Ha, ya. Berapa cawan itu? Maksudnya macam mana you nak kira? So, kalau kita kata macam mana kita nak kira, kita mesti ada operasi itulah. Jangan minta on camera semua left sahaja. Teruk betul ni. Okay, so ada murid sudah bagi jawapan. Sekejap ya, saya nak tengok ni. Boleh tak you dekatkan lagi? Tak berapa nampak. Okay, sekejap ya. Okay, very good. This is the correct answer. No, Danisha, very good. Okay, this is your correct answer. Very good. Dah, boleh tutup balik kamera awak kalau nak. Teacher. Okay, welcome. Yang lain? Yang lain ada? Cepat, ada tak? Belajar benda yang simple sahaja. Nanti you balik ke sekolah pun cikgu akan tengok lah kerja awak. You nak sorok sekarang pun rasanya tak logik pun you nak sorok. Tengok banyak sudah left. Hai. Okay, sekejap ya. Ada 2 orang pelajar. I check first. Galina, wait lah. Saya perlu pandang dulu. Okay, very good. Galina, betul. Okay, Yong, nanti saya nak adjust sekejap. Okay. Wait lah. Okay, Yong, Yo, Hui Xin. Hui Xin pun betul. Very good. Okay, so setakat inilah. Okay, cikgu sudah tengok beberapa orang. Okay, so now Pritika. Mana? Tak nampak, tak jelas. Tak nampak, tak jelas ah. Jangan dekat. You try to okay, betul. Betul girls. Betul. Okay. So, tahniah kepada rakan yang cuba. Okay, very good. Sebenarnya bukan pun cikgu nak cari kesilapan awak. Yang left meeting itu saya pun tak tahu mereka takut apa. Maksud cikgu nak check kerja awak ialah kalau you salah dekat mana-mana, so cikgu boleh explain benda itu. Kalau awak tak tunjuk, cikgu pun andaikan awak ni betul lah. Okay, andaikan awak ni tak salah pada hala 7 itu. Okay, so awak perlu tunjuk kerja baru cikgu boleh tahu cikgu nak cakap apa bagi awak jelaskan situasi itu. Okay, so sekarang kita tengok apa yang kita ada. Sekali lagi kita tengok dulu. Okay, now. Okay, mula-mula kita diberitahu 1 biji kek span yang biasa ialah 3/4. So sekarang terus kita pergi kepada 3 biji ni. Kalau sekarang saya nak ambil tempahan 3 biji, saya perlu buat apa? Maksudnya saya perlu sediakan bahan. Berapa bahan saya perlukan? Okey, senang sahaja pelajar. Apabila kita sudah diberitahu, jadi kita pun darab sahajalah. Okey? Contohnya dekat sini. Okey?
Pelajar satu yang awak perlu tulis ialah awak perlu tulis bilangan. Contohnya, you must write bilangan cawan gula. Okay. Untuk kek span. Awak perlu, kerana kita ada dua jenis kan. Jenis kek yang span biasa, jenis kek span yang kurang manis. So, perlu tulis benda macam ni. Sama dengan, okay, 3 darab 3, 3/4. Kalau satu guna 3, 3/4. So, kalau 3 biji, so gunalah darab, kita boleh dapat jawapan. So, darab pun saya nampak ramai yang buat perkara yang betul. Okay, kalau ini adalah pecahan, nombor bercampur, kita tak akan uruskan nombor bercampur, kita akan dapatkan pecahan tawajar dulu. So macam mana nak dapatkan pecahan tawajar? Kita darab dan kita tambah. So 3 darab 4, 12, 12 tambah 3, 15/4. So 15/4. Baru you can darab. Okay, so darab pun darab lazim lah. You can use your pendarapan lazim yang ada dekat sini. Okay. So, awak letak sahaja jawapan. Kalau boleh, you tukar balik kepada pecahan, nombor bercampur. Okay, so pelajar semua ini awak pernah buat di sekolah rendah. Betul tak? Betul. So, inilah jawapan kita. So, maksudnya dia bukannya benda baru. Dia hanya perlu sikit sahaja penjelasan daripada awak tentang masalah itu. Okay, so ini untuk kek span biasa. Macam mana untuk kek yang kurang manis? Sekarang kita tengok balik pelajar. Apabila kita nak kurang manis, okey, kalau kita lihat soalan kita dia kata 5 biji kek yang kurang manis. Kurang manis ialah kita kurangkan 1/2 cawan. Pelajar sini penting tolong dengar. Kita nak 5 kek span yang kurang manis. So kita tahulah nanti kita akan darab 5, betul tak? Tapi ada ke dia 1/2 ini yang darab? Okey. So pelajar sila tengok sini. Apabila kita ada 1/2, okey. Apabila kita nak cari bilangan cawan gula Teacher. untuk yes. Teacher share screen ke? Yeah, we can see the screen, teacher. Sini Ya. boleh nampak tak? Cannot. Cannot. Sekejap Oh, saya share tak nampak Tak nampak. Tak. Ini ada tak? Dekat phone saya ada. Ini ada tak? Okay, teacher. Ada. Ya. Okey, so sekarang kalau ada apa-apa tolong respon ya. Okey, sekarang kita nak cari kek yang kurang manis. Okey, so pelajar seperti biasa semua ini perlu tulis ya. You have to write. Saya write dengan cepatlah. Okey, you write properly on your book. Okey. Tak boleh dengar ya. Tak boleh semua ini tak ada. Terus sama dengan sahaja. Nampak pelik ya? Okey, so bilangan cawan untuk kek kurang manis. Berapa kek kurang manis kita? 5. 5 biji kan? But girls, dia bukan minta kita terus darab dengan 1/2. This is wrong. Kenapa kita tak boleh terus darab 1/2? Jelaskan sikit. What? Tahu tak kenapa kita tak boleh? Yelah kita ambil 3/4 terus darab dengan 3 kan? Tapi kali ini kita tak boleh ambil apa yang atas ayat itu 1/2 darab dengan 5. Salah pentafsiran. Salah kefahaman. Okey. Sekarang tolong fokus ya. Contoh sekarang. Saya kata saya guna 3 cawan untuk sebiji kek. Sekarang saya ringkaskan dia. Okey, sekarang saya nak kek yang kurang manis. Dengar betul-betul ya. Kek kurang manis tapi saya kurangkan 1 cawan. Saya kurangkan 1 cawan. Adakah dia erti saya guna sahaja 1 cawan untuk kurang manis ini?
Ya, pelajar sila dengar apa yang cikgu cakap dan you try to think. 3 cawan untuk sebiji kek biasa. Sekarang orang order, ada customer order dia nak kurang manis. So saya kata okey lah, kalau nak kurang manis, saya kurangkan 1 cawan untuk buat kek kurang manis. Adakah bermaksud kurangkan 1 cawan bererti saya guna sahaja 1 cawan kek gula untuk buat kek kurang manis? Ya ke bukan? Tolong respon. Bukan. Bukan ya, maksudnya kita guna berapa cawan gula untuk buat kek kurang manis? 2. Yes, very good. Ertinya ialah macam ini. Kalau saya kata saya nak kurangkan 1 cawan, ertinya saya ambil yang asal, tolak 1. Dan cawan yang saya guna sebenarnya adalah 2. Yes, very good. Sebab itu kalau you buat ini, salah lah. Okay? Maksudnya apabila kita faham situasi, kita faham sepenuhnya. Okay, kita tak boleh faham separuh sahaja. Dan selepas itu kita pun buat untuk yang lain. So di sini, untuk kek kurang manis ialah 5 biji. Tak ada berapa nampak ya. Okay, 5 biji darab dengan 3/4. Saya perlu tolak dulu dengan 1/2. Saya perlu tolak dulu. So kalau tolak, tahu tak macam mana nak tolak? 4 dengan 2. Sangat senang nak tolak. Kalau sini ada 4, sini ada 2. Kita akan darab 2 kat sini. Okay. Kita tulis dulu pelajar. I don't like the student who skip the step. Okay, jangan skip step. Okay. So 3 tolak 1 dapat 2. Atas pengangka 1/4. Okey, seterusnya jadikan dia pecahan tak wajar. So 9/5. After that you can darabkan dia lah 45/4. 45/4 juga. Okey, so yang tadi kita ada soalan 45/4 ialah 1/4. Okey? Pelajar you faham tak? Faham. Walaupun nombor itu sama tapi sebenarnya adalah 2 situasi ya. Situasi yang pertama ialah kek sponge yang biasa. Kita pun dapat benda yang sama. Saya pun tak tahu soalan ni apa. Kek sponge yang biasa, kita dapat cawan 1/4. Okey? Tapi ini untuk 3 biji saja. Ini adalah kek yang kurang manis. Pun kita dapat jawapan yang sama, 1/4. Tetapi tengok balik soalan pelajar. Jangan kita buat, seronok kita buat tapi kita tak tengok balik jawab soalan sebenarnya dia nak apa. Okey, check balik. Sekarang sebenarnya apa yang dia nak? Dia nak berapa cawan gula yang diperlukan untuk menyediakan tempahan kek. Tempahan kek sebenarnya ada 3 biji, kek biasa 5 biji, kek kurang manis. So akhirnya kita perlu buat apa pelajar? Kita perlu tambahkan dua-dua ini. Okay, so nanti akhirnya awak perlu tulis lagi lah jumlah cawan gula. Okey, sama dengan 1/4 tambah dengan 1/4 dan bagi jawapan dalam pecahan yang paling ringkas. Tahu tak apa maksudnya pecahan paling ringkas pelajar? Sekolah rendah sudah belajar kan pecahan paling ringkas? Sudah. Tahu ke tak tahu? Sudah kan? Okay, so I wait to see your answer here. This is our final answer here. Okay, so kita ada 3 bahagian. 1, kita cari dulu kek sponge biasa. Seterusnya kita cari kek kurang manis. Barulah kita jumlahkan mereka. Okay, so soalan ini cikgu jelaskan setakat ini. Pengiraan cikgu nak awak tunjuk dekat buku and then later you upload dalam Google Classroom lah. Nanti cikgu
buatkan template, you upload dalam Google Classroom. Boleh tak pelajar? Boleh. Boleh ya. So soalan satu ini ya. Okay, you just do the soalan satu sahaja cukup. Okay, sila salin semua ayat untuk masalah ini dan barulah dekat bawah itu you buat one by one just like cikgu ajar hari ini. Okay ya. Okey. Okay. Okay, so pelajar, kita akan stop sini. Tapi sebelum kita henti, tolong dengar dahulu. Ada beberapa murid telah hantar assignment, cikgu pun sudah semak dan return balik. Apabila awak dapat assignment yang cikgu sudah semak, awak boleh guna pen merah dan buat tanda betul di atas soalan yang cikgu sudah tanda betul. Faham ya? Faham. Faham ya? Maksudnya kalau cikgu sudah bagi betul, okay, you just ambil pen merah awak pun tik saja betul di sana. Okay, supaya nanti semasa balik ke sekolah, cikgu tahu, okay, pelajar ini sudah hantar di Google Classroom. Sebab itu dia sudah dibuat semakan daripada cikgu. Okay? Okey. Boleh ya? Okay, so nanti cikgu akan share video berkaitan dengan perpuluhan. Okay, berkaitan dengan perpuluhan, you just go and have a look. Saya pun akan bagi kerja dari sini perpuluhan. Tetapi untuk masalah perpuluhan, masalah ini cikgu save dulu untuk esok. Okay, kerana saya tak nak bombastikkan otak awak banyak masalah. Okay, so daripada sini menyelesaikan masalah untuk perpuluhan sampailah topik yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Okay, esok kita sambung. Esok pukul 8 kita ada kelas ya. You ingat ke tak ingat? Ingat. Ingat. Esok kita habiskan sampai sini. So esok masa kita panjang, esok kita akan banyak sikitlah informasi. Jadi tolong rehatkan otak awak malam-malam, jangan TikTok sahaja. Okay, jangan IG sahaja dan kita habiskan bab ini. Okay, so by next week kita boleh pergi kepada bab baru. Bab baru kita sangat senang. Adalah faktor dan gandaan. Ini. Okay? Okey. Okay ya. Okay, so kita balik ke Telegram. Nanti arahan kita akan pesan dekat Telegram lah. Okay. So thank you kelas. Boleh left the meeting. Thank you. Boleh left the meeting.